ada yang tak boleh nampak ke saya punya live tadi? Sebab tadi ada macam ada problem je. Okey, kita tak nak melengahkan masa kita. Bagi yang nak share masih boleh share lagi. Kita bagi masa lagi 2 minit lah Sebab tadi ada problem, ada yang tak dapat tengok tadi. Okey. Saya pun tak sabar dah nak share, tapi kita tunggu lagi 1 minit lagi. Bagi kita tengok 8.40 kita start terus. Okey. Okey, ada lagi tak yang nak masuk live ni? Okey, kita nak santai-santai je pagi ni. Apa yang boleh saya sharekan, boleh saya sampaikan pada anda semualah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya start Okey. Saya perkenalkan diri saya, Siti Asmah binti Herman, berasal daripada Johor Bahru. Menetap di Senai Johor Bahru sekarang, berumur 37 tahun, telah berkahwin dan juga mempunyai seorang anak lah, lelaki berusia 11 tahun. Okey, pekerjaan saya adalah sebagai Chief Advisor di Zurich Takaful dan pada sebelah malamnya saya peniaga permainan kanak-kanak dekat dataran Bandaraya Johor Bahru. Okey. Clear semua? Boleh dengar harap-harap clear lah. Sebab saya pun tak nampak kan, saya bercakap sorang-sorang kan. Okey, bagaimana saya kenal dengan SKV ni? Mesti ada orang, oh suara tak kuat Sekejap. Mana saya nak adjust? Dengar tak? Boleh dengar Saya boleh teruskan? Okey, saya teruskan. Kalau tak dengar tu, saya nak kena cari alternatif lain lah ni. Kak Q dah share pada saya pada bulan 11 tahun 2021. Time tu dia dah share dah, dia dah ajak saya buat bisnes ni. Dia cakap SKV ni bagus, best. Tapi biasalah, tak terbuka hati lagi. Ego sikit, ego kan. Tapi saya tidak menolak dia lah. Cuma saya cakap, saya masih fokus pada bisnes yang sedia ada. Okay, pada bulan 2 tahun 2022, saya diuji kena COVID. Masa kena COVID tu, saya kena kuarantin 10 hari. Saya dengan anak saja yang kena COVID tu, positif COVID. Dalam rumah 3 orang, tapi yang kena 2 orang je. Saya dengan anak saja. Suami tak kena. Maknanya dia lah yang kena jaga kami, kan? Jaga makan minum, jaga ubat. Memang hari pertama saya kena COVID tu memang sangat-sangat down. Yalah, sebab saya rasa saya dah jaga diri, jaga jarak, jaga macam-macam lah, kan. Pergi, kalau keluar pun memang sembuh lah semua-semua ni. Tapi itulah, dugaan kita tak tahu kan musibah tu nak datang bila. Dan hari pertama tu memang saya nangis lah kat dalam bilik. Tak tahu nak buat apa sebab saya dipisahkan bilik dengan anak. Jadi anak saya pun, saya risau lah sebab anak saya seorang. Jadi kena pisah bilik pula. Macam manalah di keadaan dia dalam bilik. Saya yang dewasa pun merasa tak tahan, apatah lagi anak saya. Okay. Dan hari ketiga baru saya bagi tahu, yang saya post lah dekat status yang saya dikuarantinkan sebab COVID. Okay. Bila saya cakap saya kena kuarantin, adalah kenalan saya, klien saya bagi tahu yang sis, you try defense
SKV Defense ni, dia kata memang bagus tau untuk paru-paru, untuk orang-orang yang kena COVID ni. Kita orang nak try dah. Memang berkesan lah, satu botol tu seorang. Dia kata masa COVID tu satu botol tu seorang, tak boleh kongsi-kongsi. Dia cakap macam itu. Tapi bukan setakat seorang saja yang bagi tahu saya. Yang balas reply WhatsApp status tu ada dalam 5-6 orang yang cakap benda yang sama, SKV Defense. Klien saya pun cakap dia sembuh pun sebab dengan defense tadi. Jadi saya pun teringat balik. Saya teringat Kak Queen pernah share pada saya tentang SKV ni dulu, bulan 11. Saya kena bulan 2 tahun ni. Okay. Saya pun teringat balik apalah yang dia share tu, dan saya tengok balik apa benda yang dia share tadi. Sebab bagi saya dia dah share pertama kali dan saya wajib cari dia. Okay. Dan saya pun WhatsApp balik lah Kak Q. Tanya dia macam mana cara SKV ni, macam mana bisnes dia, macam mana produk dia. Tapi saya tak tekan sangat pun pasal produk, sebab saya nak sihat je masa tu. Okay. Then Kak Q dia cakap boleh cerita, tapi dia minta pengeras. Pengeras kau. Dia minta pengeras. Dia cakap boleh cerita, tapi sanggup tak bayar pengeras? Pengeras dalam hati lah. Dalam hati cakap pengeras saya pun cakap berapa pengeras tu? Sebab saya nak tahu kan. Sebab saya sendiri yang nak tahu. Okay, berapa pengeras tu? Dia kata dalam RM65-40 lah. Dalam hati pula cakap, ada pula 40 sen kan? 40 sen ada Okey lah, layan lah. Layan lah. Sebab saya nak tahu kan apa yang ada dalam SKV ni. Sebab ramai, bila orang dah mula-mula cerita. Jadi kita pun terbuka hati, terbuka otak ni, nak tahu. Then saya pun cakap lah dengan Kak Q, okey Kak, saya sanggup bayar pengeras tu. Dia cerita, sebab pengeras kan, sebab nak bayar pengeras ni, dia cerita A to Q je. Sebab tu lah AQ tu Aura Queen kan. Sebab dia tak akan cerita habis. Dia cerita A sampai Q saja. Kalau dah register, baru dia sambung R sampai Z. Boleh? Dia cerita sikit je dulu. Dia cerita pun macam ibaratnya, okay, permulaan dia macam mana buat bisnes ni, income tu datang macam mana. Tapi dia cerita tak habis lah. Selepas saya bayar pengeras tadi, barulah dia cerita yang selanjutnya. Macam mana nak mula, macam mana nak nak jana income. Okay, itu pun rasa macam wow, bagus ni. Penyampaian Kak Q pun jelas. Saya pun rasa memang faham. Saya pun memang ada bisnes-bisnes lain sebelum ni. Kira mudah faham lah apa yang orang terangkan, walaupun by phone. Sebab saya kat Johor, Kak Q tu dekat Melaka. Okay. Then nak dijadikan cerita lah. Ya Allah, masa saya nak bayar pengeras tadi tu, akaun saya tak cukup duit. Ada RM10. Kurang RM10. Kurang RM10 kau. Ada. Ya Allah, memalukan. Malu tau. Akaun saya kurang RM10. Maknanya saya 2 tahun PKP tu, simpanan saya sebelum tu dah menyusut. Sampailah tinggal sikit je. Macam mana saya bayar pengeras tu Kak? Ni lah nak share ni. Okay, saya bermula nak bayar pengeras, nak jadi ahli tu, saya gadaikan subang saya. Saya gadaikan subang saya. Time tu dapatlah dalam dekat 200 kot tak silap. Okay, saya bayar pengeras tadi RM65.40. Akad lah tu, RM65.40 saya bayar. Then saya cakap dalam hati, ya Allah, aku belum join lagi pun aku dah diduga ni, mesti aku akan berjaya kat sini. Kita bercakap dengan hati kita kan. Aku baru je ni, baru nak join ni, tapi dah ada halangan kat sini. Macam Puan Kartika cakap, setiap halangan ada peluang dekat situ. Jadi saya ambil saya pegang benda tu, saya anggap tak apa, pejam mata sekejap, gadai, bayar pengeras. Bayar pengeras tadi, then saya submit. Saya pay in pada Kak Q, dan dia registerkan saya lah. Lepas register tu dia cerita lah,
Cerita yang R sampai Z tadi tu. Ha. Cerita R sampai Z. Bukannya cerita habis tau. Dia kata kalau cerita habis pun, kalau orang tu tak nak juga. Kan? Jadi cerita sikit-sikit. Kalau orang tu betul-betul minat, betul-betul nak buat, dia akan ambil tahulah. Dia akan ambil tahu lebih dalam lagi. Jadi itulah. So lepas ni bolehlah cakap pasal pengeras tu. Tapi pengeras tu bukan benda lain lah. Register keahlian. Cuma ayat tu je lah. Okey. Itu serba sedikit. Bagaimana saya kenal SKV ni. Serba sikit lah. So, kenapa saya pilih SKV? Kenapa? Padahal banyak lagi bisnes-bisnes lain. Banyak lagi company-company lain. Okay. Saya pilih bisnes SKV ni sebab apa tau? Sebab saya dah try event masa saya COVID. Saya dah try event. So, berkesan pada diri saya. Paru-paru. Kalau tidak, paru-paru saya masa COVID tu, dia meletup-letup macam kita tanak nasi. Tanak nasi yang bunyi kluk-kluk-kluk-kluk-kluk-kluk. Macam tu kan? Paru-paru saya bunyi macam itu. So, saya cakap, paru-paru aku ni teruk sangat ke? Kan? Bila saya jadi macam itu, saya terus makan defense, dia terus dah tak berbunyi tau, menggelegak tadi tu. Dia dah macam tak ada rasa, tak ada rasa penat, tak ada rasa macam nak semput ke, tak ada. Jadi bagi saya defense ni aku makan baik, apatah lagi kalau aku share kat orang lain, dia orang pun mesti akan baik juga. Jadi asbab dengan defense yang saya makan tadi, saya dapat kembali aktif. Sebab saya memang orang yang aktif, tak adalah nak tidur-tidur ke, nak baring-baring je, tak ada kerja, tak. Saya memang sangat-sangat aktif. Kalau boleh nak buat kerja je, tapi kena ada rehat lah kan. Jadi saya fikir macam gini, kenapa aku tak sharekan dekat orang? Saya join bulan 2. Saya join hujung bulan 2. Jadi saya cakap, tak apalah, aku nak sharekan real story ni. Nak sharekan real story yang masa saya COVID, makan defense, tak ada demam, tak ada rasa sakit dada, rasa semput-semput tu tak ada. Saya tak ada rasa yang lengur-lengur badan, sakit-sakit badan tu tak ada. Lepas tu saya tak ada rasa lemah sendi ke apa, semua tak ada. Maknanya saya dengan anak 2 hari, 3 hari, 4 hari 4 hari je kuarantin dalam bilik. Lepas tu dah keluar. Boleh duduk main-main congkak kat depan, boleh main macam-macam lah, main teka-teki ke apa ke. Jadi kami rasa macam tak sakit. Tapi kena kuarantin lah, sebab kuarantin 10 hari kat rumah. Jadi bila saya sharekan real story tadi, saya sharekan real story pada kawan-kawan yang defense ni sangat-sangat bagus, tanpa sengaja terjana income pula. Kan? Terjana income pula dekat SKV ni. Saya tak ambil tu masa tu. Saya buat je. Saya tak tengok pun. Sebab orang kata, tak apalah. Memang niat ni memang nak bantu orang. Sebab saya memang betulkan niat daripada awal. Aku nak orang baik macam aku juga. Time tu memang COVID memang tengah banyak, tengah tinggi. Jadi terjana income tadi. Terjana bukan sengaja nak menjana, tak. Terjana income. Saya withdraw itu tak silap 800 lebih lah. 800 dekat 900 lah macam itu. Tak kelakar lah juga kan. Sebab saya share je. Bila orang beli, tak sangka pula dalam wallet tu banyak duit. 800 tu pun syukur banyak. Yes. Okay. Bila saya dah cerita real story tadi tu, saya rasa macam wow, bagusnya kan. Share pun orang dah tahu tau. Ni yang paling best saya rasa. Sebab SKV ni orang dah tahu. Kita dah tak payah nak buat iklan melampau-lampau, tak payah. Kita just share, tunjuk ke orang yang kita ni jual. Kita tak payah susah-susah nak iklankan. Tak payah. SKV dah tolong iklankan. Merata-rata billboard ada. Kan? Radio sentiasa berpusing. Dengar saja. Kan? Budak-budak sampai dah hafal dah. Lepas tu saya rasa SKV ni memang sangat-sangat mudah lah untuk kita buat. Siapa yang tak buat tu sangat-sangat rugi. Dan kenapa saya pilih SKV ni juga, dan saya pilih karakter leader saya. Sebab saya dengan Kak Q, saya tak pernah jumpa sebenarnya. Dia dengan saya tu berada dalam satu company yang sebelum ni lah. Saya tak pernah tengok dia.
Saya hanya tengok dia kat live saja dengan status WhatsApp. Then saya tengok Kak Q ni seorang yang confident. Confident level dia tinggi. Dia berani. Then dia positif. Aura dia sangat-sangat luar biasa lah saya rasa. Bukan saya rasa, orang lain pun rasa Kak Q ni memang best. Then orang cakap dia tu yang seorang yang positif, suka membantu. Dan bagi saya tak salah follow leader saya. Sebab saya kenal Kak Q lah. Sebab saya tak kenal orang-orang lain. Jadi saya kenal pada orang yang terdekat dengan saya lah. Walaupun Melaka, saya rasa dekatlah dengan hati saya. Tak gitu leader. Okay, Kak Q pun satu, dia respon dia pantas. Bila saya tanya tu pantas. Tak ada nak tunggu-tunggu besok baru nak balas ke, tak. Saya tanya je, kalau paling-paling tidak pun 5 minit tu ada respon lah. Tak pun seminit. Kalau dia tengah pegang phone. Kalau tak pegang phone tu mungkin ada hal lah. Kita pun faham lah. Okay. Then orang kata terjadinya orang kata chemistry antara kami ni, saya pun mengharapkan sangat lah. Saya collaborate dengan Kak Q, kami satu tim akan membina nama dekat SKV ni. Tim yang hebat, tim yang akan berjaya satu masa nanti bersama-sama berjemaah. Berjemaah. Saya tak nak orang kata kita nak berjaya seorang-seorang, tak. Saya nak bawa, meremang kalau tak. Saya nak bersama-sama tim berjaya bersama-sama. Maknanya kaya bersama-sama, berjaya bersama-sama. Saya suka ayat tagline SKV. Puan Kartika pun dia selalu bercakap, kita kalau boleh biar sampai tahap memberi tanpa berkira-kira. Ya, nauzubillah, saya bila ayat macam gitu pun saya terapkan. Saya cakap, ya Allah, aku nak macam ni. Aku nak sampai tahap boleh memberi tanpa berkira-kira. Kalau macam sebelum-sebelum ni pun nak memberi tu masih berkira-kira lagi. Dalam beg duit aku ni tinggal segini je. Aku nak bagi, niat nak bagi ni, tapi nak bagi banyak tak berapa ada, kan. Nak bagi sikit macam sikit pula. Sampai tahap macam gitu, saya rasa duduk dekat SKV ni, saya rasa macam dia punya best tu, macam mana nak cakap dia punya best tu, saya rasa berada dengan orang-orang seka-seka yang sangat positif, yang nak kata dermawan tu, mungkin ya juga memang dermawan, sebab memang dah boleh memberi tanpa berkira. Yelah, duit dah banyak, kan. Saya rasa macam siapa yang tak ada dalam SKV ni rugi, sangat-sangat rugi. Kenapa sangat-sangat rugi? Sebab dah lah best, produk best, kan. Income pun best. Kalau buat betul-betul best tau. Kalau tak betul, boleh tanya leader-leader atas lagi. Macam mana income dia orang konsisten. Saya pun nak ke arah tu. InsyaAllah. Saya pun doakan semua yang ada dalam ni pun income ke arah tu juga. Ke arah 5 angka. Okay. Apa lagi yang best? Best dekat SKV ni sistem. Sistem dia sangat-sangat best. Sebab saya rasa sistem dia tak ada kat company lain. Macam orang lain, company lain dia tidak, dia sistem dia, okay, sistem dia macam segitu je. Tapi dekat SKV ni saya suka, okay, dia ada morning booster. Morning booster dia pun setiap orang kata setiap pagi tu adalah hari-hari dia. Morning booster dia macam, kalau kita tu recharge, kita recharge diri kita ni, kita recharge balik. Kita recharge, maknanya tak sempat nak lemau tau kalau kita dengar lah. Tapi kalau kita abaikan morning booster tu, wallahualam lah, kalau dah cukup terror tu mungkin lah, kan. Kalau macam saya tak cukup terror lagi ni, saya perlukan aura positif hari-hari. Saya perlukan benda-benda yang positif, vibration dia. Apa lagi yang ada? Sistem kat sini dah best. Sistem dia, sistem walaupun daripada apprentice, daripada achiever sampai ke atas lah. Dia punya tu memang orang kata kalau buat memang confirm dapat. Kalau tak buat itulah masalah dia. Masalah orang kita sekarang ni, angat-angat tiap ayam. Buat kejap-kejap je, lepas tu dah tak boleh lah, kan. Susah lah, jiran aku dah jual lah. Macam-macam lah alasan. Kalau alasan, sebut pasal alasan ni, Allah,
Jangan cakap lah. Kejap lagi saya cakap lah kalau pasal alasan ni. Kalau saya beralasan, kejap lagi saya cakap. Kejap lagi, sikit je lagi. Okay. Orang kata apa lagi dekat SKV, ramai pun memang tahu dia memang ada satu sistem tu, jangan cakap. Dia punya bahan-bahan tu memang dah ada, dah tersedia. Tak payah kita nak susah-susah cari. Link dia dah ada, dia dah bagi siap link-link dia. Kalau ada problem, link dia macam gitu. Kalau untuk produk, link dia macam gini. Kalau untuk untuk tanya Dr. Syed sendiri, pun ada link dia sendiri. Jadi saya rasa, kalau tak belajar juga dekat SKV ni, saya rasa sangat-sangat rugilah. Sebab semua dah ada, semua dah terhidang, tinggal buat je. Belajar. Jangan malas belajar. Itu saya nak tekankan. Jangan malas belajar. Jangan malas belajar dalam apa-apa saja bisnes. Tapi dekat SKV ni, kalau korang malas belajar, memang ilmu tu kurang. Sangat-sangat kurang. Kita kalau boleh bias jadi seorang usahawan yang ilmu dia tinggi. Ilmu dia tinggi, biar dia knowledgeable. Janganlah sampai jadi macam orang tanya je, defense ni dalam dia apa? Dibuat daripada apa? Alamak, jap saya nak buka buku. Jangan sampai macam itu. Kan? Kalau boleh kita tahu. Orang cakap je defense. Kita cakap sebut apa benda yang ada kat dalam tu. Kalau boleh kita translate jadi doktor sekejap. Kan? Iklan pula. Kalau boleh biar kita sampai tahap jadi otak doktor. Tapi janganlah ambil alih kerja doktor, tak payah. Kan? Kita ambil ilmu tu biar kita berpengetahuan. Tak gitu. Kalau tak berketahuan, macam mana kita nak share dengan orang? Jadi tak ketahuan lah jawabnya. Ya. Okey, saya dapat part situ kenapa saya pilih SKV. Part ni macam sedih sikit ni. Belum start lagi nak nangis dah. Cabaran. Cabaran saya sebelum pergi ke Nexus Success Convention Shah Alam. Siapa yang pernah pergi, siapa yang dah pergi hari tu, dia tahulah kisah ni. Tapi yang tak pergi, yang tak dapat pergi hari tu, boleh dengar lah. Boleh dengar bismillah. Bismillah pula. Saya harap saya boleh kontrol lah saya punya tahap sebab tu part ni memang sedih. Bagi saya memang sangat-sangat sedih. 20 hari bulan 6 baru je lagi sebelum NSC start. 20 hari bulan suami saya diduga terputus ibu jari dia terputus sebab termasuk dalam sproket motor. Tahu tak sproket motor tu? Yang dekat rantai tu ada gigi-gigi tajam tu. Termasuk kat dalam tu. Jadi bila terputus jari tu, yalah, suami saya tu mengelupuh lah dekat depan rumah. Kejadian kat depan rumah je. Menggelupuh kat depan rumah dengan darah terpancut-pancut macam itu. Yalah, sebab saya pun tak pernah alami situasi kejadian macam gitu. Even klien saya pun saya tak pernah nampak depan mata. Yang ni depan mata. Jadi saya nampak bila jari terputus tu, yalah, siapa yang nak organ dalam anggota badan dia tu terputus kan? Tak ada. Masa terputus tu, yang balance tu ada dekat bawah rantai motor tu. Saya jangan cakap lah, panik jangan cakap lah. Dan bila bawa pergi hospital, suami saya tu yang lebihan dekat ujung tu terpaksa dipotong. Maknanya satu ruas tu dah tak ada lah. Satu ruas tu dah tak ada. Dia yang lebihan tulang dekat sini ni kena potong, menjadikan tinggal satu ruas tu memang dah tak ada. Jadi tinggal bawah ni je lah. Dan orang kata sangat-sangat emosi dia terganggu. Balik hospital pun time tu tak sakit lagi. Malam baru dia rasa sakit lepas bius habis. Bila bius tu dah habis, barulah dia meraung, meracau sakit. Na'udzubillah. Boleh cakap lah. Kenapa? Memang saya tengok pun sedih. Saya tak boleh nak tolong. Macam mana saya nak tolong tangan dia? Tapi nak tolong pegang pun tak boleh, dia sakit. Nak tolong bagi semangat pun dia nangis.
kan. Allah, nangis. Memang sakit lah. Saya dapat rasakan benda tu yang dia sedang dalam keadaan kesakitan. Jadi 22 hari bulan tu saya diam je, saya tak banyak cakap. Sebab 25 hari bulan kan event kita kan. 22 hari bulan tu saya diam je, saya tak banyak bercakap. Saya fikir macam mana saya nak pergi ke NSC ni. Macam mana saya nak pergi ke convention ni Saya fikir. Lama juga saya diam. Yalah, kalau tidak saya memang banyak cakap. Alih-alih saya diam je. Saya bagi dia makan pun saya diam je. Bagi minum ke apa ke saya banyak diam. Banyak macam termenung. Tengok TV pun macam tak tengok pun. Macam termenung je. Then tim saya call. Saya ada bawa tim pergi ke NSC. Tim saya call, dia tanya, kita nak beli tiket pukul berapa? Kita nak pergi hari apa? Kita nak naik kat mana? Kita nak beli tu bila kan? Saya pun fikir. Saya macam seorang leader takkan tunjuk dia punya kelemahan dekat tim dia. Kalau boleh leader tu dia nak tunjuk dia kuat je. Dia tak ada tunjuk lemah dia. Dia akan tunjuk dia kuat. Bukan buat-buat kuat kan. Dia akan tunjuk je. Padahal dalam benak hati tu dia rasa macam yalah, benda baru sangat musibah kan. Sama ada suami, tim dengan kita punya orang kata semangat kita ni. Macam mana nak pergi ke tak kan. Then orang kata saya cakap dengan tim, okey, bagi saya masa 1 hari. Sebab dia kata dia nak beli tiket siap-siap supaya senang nak atur perjalanan tadi. Kita nak naik daripada mana? Kita nak naik daripada Kulai ke, daripada Lakin ke kan. Kita nak naik daripada mana, senang dia nak aturkan. Sebab tim saya tu daripada Felda Sungai Sibul. Jadi bila dia dah bertanya macam tu, dia call. Suami saya mungkin dengar kot perbualan kami tadi tu. Mungkin tak tahulah, acak-acak dengar ke, buat-buat dengar ke, terdengar ke, saya pun tak tahulah. Tapi saya minta 1 hari untuk fikirkan macam mana. Saya nak fikirkan macam mana cara, kat mana, pukul berapa. Sambil tu saya fikirlah macam mana cara nak pergi kan. Lepas tu orang kata suami saya terdengar. Memang saya rasa suami saya tu terdengar apa perbualan saya. Sebab saya nampak sebersalah. Dengan tim saya. Saya rasa sebersalah dengan suami saya, dengan keadaan dia. Dan saya cakap, yalah, dalam keadaan musibah macam gitu, baru sangat terpotong ibu jari dia, baru 2 hari. Lepas tu kau sibuk-sibuk nak pergi ke keluar session ke apa ke. Macam kalau orang lain tu rasa kita pergi kot kan. Tapi rupanya suami saya dengar perbualan tadi. Suami saya panggil saya. Dia cakap, dia bahasa Kedah sikit sebab lelaki saya orang Kedah. Okay, ni nak pi ambil tiket ni, nak pi mana pula? Nak pi Opari pula? Tu tak, suara dia. Suara dia macam risau. Dia panggil tu, Mama masak. Tadi call siapa? Ayat tu. Tadi call siapa? Call team. Ni nak ambil tiket bas, nak pergi mana pula? Kita kecut lah, kita ketak lah. Ketak jangan cakap lah. Nak pergi mana? Nak pergi mana pula ni berapa hari? Dia cakap macam tu. Dia tanya macam tu, memanglah kita takut. Jadi orang kata, saya pun dalam keadaan ketak-ketak tu, bagi tahu jugalah. Sebenarnya 25 hari bulan ni ada convention SKV buat kat Shah Alam. Saya tunduk. Saya cakap ada convention 25 hari bulan ni. Kalau saya cakap kalau tu tinggi sikit. Kalau jadi P lah kan, saya cakap macam tu. Kalau jadi P, saya kena piawai sehari sebelum. 24 hari bulan tu saya dah P lah, supaya senang kan, boleh rehat dengan tim-tim saya kat sana. Saya cakap macam tu. Kira boleh, kalau piawai tu boleh lah rehat sebelum start program. Saya cakap macam tu lah.
Ialah bahasa Kedah kan. Lepas tu saya cakap lagi, kalau jadi P lah. Kalau jadi P lah. Padahal ialah bagi dia note sikit kat kalau jadi P tu. Lepas tu suami saya cakap, kenapa kalau pula? Cara dia, kenapa kalau pula? Saya pun blur. Dia ni sebenarnya apa dia nak sampaikan ni? Apa sebenarnya dia nak sampaikan? Dia ni bagi pergi ke tidak ni kan? Dalam hati cakap. Macam blur sekejap. So, yelah sebab dia cakap, kenapa kalau pula? Yelah saya cakap lah. Yelah, sebab suami baru musibah. Laki saya ni baru musibah putus jari. Putus ibu jari dia. Saya cakap macam tu lah. Saya cakap Kedah orang boleh faham lah. Sikit je tentang ayat-ayat perbualan kami je. Jadi cakap Johor balik. Okey. Suami baru je putus jari. Kan, laki tu ibu jari dah tak ada, dah hilang dah. Takkanlah saya nak keluar pergi mana-mana. Memanglah saya nak pergi. Tapi bila fikir macam gini, musibah macam gini, apa kata orang? Saya cakap macam tu. Kan, nanti orang ingat kata saya ni penting diri sendiri. Lepas tu laki saya cakap, kenapa nak dengar cakap orang? Dia tanya saya tu dalam keadaan muka macam gitu, suara macam gitu. Saya takut. Okey, kenapa nak kena dengar cakap orang, dia kata. Kita susah ke? Kita tak ada duit ke? Orang tak ada laju-laju pun mai tolong. Dia cakap macam tu. Tak ada pun orang mai laju-laju nak tolong bayar hutang kita bulan-bulan. Dan rasa macam kena ceramah set. Dia kata tak ada pun orang nak tolong kita. Jadi tak payah duk kira apa kata orang, dia kata. Saya lagi blur. Dia ni bagi pi Kedah ni. Kan? Ajak sembang ni macam bagi pi, macam tak bagi. Kan? Then laki saya cakap, Mama pi lah. Mama pi lah event tu. Papa tahu Mama kuat. Mama boleh berjaya, dia kata. Papa yakin Mama boleh bantu keluarga kita keluar daripada kemiskinan ni. Mama kuat, dia kata. Mama kuat, Mama boleh. Tak apa, Papa, Mama pi lah. Dia kata Mama pi lah, dia kata. Tapi pi betul-betul lah kan. Dia kata janganlah nak pi kerana nak pi seronok-seronok tu, jangan. Dia kata pi lah. Dia kata kalau Mama rasa Mama boleh betul-betul pi tu, memang betul-betul boleh buat, Mama pi. Mama pi ambil apa benda yang kat sana tu, ambil ilmu ke, ambil apa ke, dia kata ambil bawa balik mai. Buat sungguh-sungguh, dia kata. Mama tahu. Dia kata Papa tahu Mama ni orang yang tabah. Nak berusaha untuk keluarga. Nak berusaha walaupun susah. Walaupun benda tu, dugaan tu banyak. Tapi Papa tahu Mama kuat. Bila dia cakap macam tu, saya nangis tu memanglah kan. Saya rasa sebab saya rasa macam suami saya bagi semangat kat saya. Dia bagi semangat untuk saya bergerak lebih kuat, melangkah lebih baik. Dengan niat saya untuk bantu keluarga saya dulu. Dan suami saya cakap, dah, Mama jangan nangis. Dia kata lagi hilang segak. Dia kata lagu tu. Dia kata hilang segak tu. Dah, tak payah nangis. Dia kata esok kita pergi beli tiket bas. Dia cakap esok dia kata beli tiket bas, jangan risau. Tak apa.
Baru putus jari, dia kata belum putus kaki lagi, belum putus yang lain lagi, masih boleh jalan. Dia kata jangan risau. Lepas tu, bila dah dapat green light, start lah. Okay, bila dah dapat green light daripada lelaki saya, 23 hari bulan. 23 hari bulan, pagi, saya WhatsApp kat Q. Saya WhatsApp leader saya. Saya cakap, Kak, saya confirm hadir NSC. Saya confirm hadir dekat Shah Alam. Saya cakap macam tu. Lepas tu, saya cakap lah. Saya cakap dengan Kak Q, memang saya dalam musibah sekarang ni. Tapi saya nak pergi dengan harapan. Saya dah cakap dengan dia. Cakap Kak Q, saya nak pergi juga-juga. Saya nak pergi dengan harapan. Saya nak bawa balik aura semangat kejayaan. Tolong bantu saya Kak Q. Tolong doakan saya Kak Q. Saya cakap macam tu. Saya cakap, Kak Q, tolong doakan saya supaya saya kuat. Saya kuat lalui dugaan ni. Lepas tu, Kak Q cakap, tak apa Siti. Moga dipermudahkanlah moga dipermudahkan segala urusan saya. Then 24 hari bulan, saya dengan tim saya tu naik bas lah. Naik bas tengah hari. Maaf lah. Sebab 24 hari bulan, saya naik bas dengan tim pergi ke Shah Alam. Saya naik tengah hari, saya dalam pukul 1 macam itu. Pukul 6 lebih kurang tu saya sampai Shah Alam lah. Tapi orang kata SCC tu berdekatan dengan Kelang. Jadi orang kata saya tanya kawan-kawan kat sana, rupanya kat situ dekat dengan Kelang. Masa saya naik bas tu, mujur saya tak turun lagi dekat Shah Alam. Kalau tidak tu perjalanan nak ke situ pun dengan keadaan petang tu memang sangat-sangat jam lah. Dan saya cakap dengan driver bas, tim saya cakap dengan driver bas, boleh tak kami turun dekat Kelang? Dia kata, ya boleh, memang satu jalan, memang last kat situ. Memang syukurlah, memang perjalanan nak ke SCCC tu dipermudahkan kan, sebab niat kita pun tadi dah baik kan. Dipermudahkan urusan perjalanan, Alhamdulillah. Dan bila dah sampai kat sana tu, saya dah jumpa Kak Q untuk pertama kalinya. Itulah pertama kalinya saya jumpa Kak Q dekat Trefoil Hotel. Dekat Trefoil tu, saya pun memang tak pernah jumpa dia. Bila saya jumpa dia je, saya rasa macam aura satu badan tu lain macam. Baru saya tengok dia, salam dia, peluk dia tu. Dan orang kata, bila saya sampai kat sana tu, saya tinggal masalah saya tinggal. Masalah jangan bawa. Nak pergi mana-mana, masalah jangan bawa, tinggal dulu. Okay, masalah tu tinggalkan. Ambil ilmu, ambil apa-apa yang baru, nak korek rahsia ke, nak apa ke, ambil masa tu. Maknanya kita kosongkan minda kita untuk isi ilmu baru, aura baru, macam gitu. Jangan kita bawa ke mana-mana masalah kita. Okay. Then orang kata 25 hari bulan. Lebih banyak tarikh dia sebab tarikh tu dekat-dekat sangat. Jadi macam saya perlu cerita dekat orang lain supaya biar hidup kita ni jangan terlalu beralasan. Okay. Kalau nak kata masalah, ramai lagi orang kat luar sana tu mempunyai masalah yang lagi teruk pada kita. Okay. Dan orang kata 25 hari bulan tu tibalah masa yang dinanti-nantikan oleh semua SKVian Nexus. Saya bersiap, excited lah. Saya bersiap pukul 5.30 pagi. 5.30 pagi dah bersiap. Then pergi ke dataran SCCC tu, Setia City Convention Center tu. Masuk je dalam tu, baru je melangkah kaki, na'udzubillah, saya tengok orang Nexus yang macam mana semua aura dia macam tau. Masuk je tu, dia punya tolak vibration tu, dia punya Allah, saya rasa macam
bagusnya, bestnya kat sini. Macam itulah. Walaupun tak kenal orang, semangat nak kenal orang. Hari tu aku tengok orang ni like, yang ni like, ni share. Kan? Kita nak tangkap gambar dengan dia orang. Padahal saya tak kenal pun. Kan? Tapi kita kena ambil gambar dengan ni, kena ambil gambar sana, ambil gambar sini, ambil gambar situ sebab kita nak war-warkan ke orang yang SKV ni best. SKV Nexus ni power. Power Rangers, Super Power, Powerpuff Girl, semua ada. Okay? Dan saya masuk je dekat pekarangan tu, memang dibanjiri lah dengan aura positif dia, dengan 1,000 orang yang pakai baju merah, tudung hitam, seluar hitam, kan. Jadi dibanjiri lah dengan merah hitam kat situ. Bukan suria perkasa hitam lah. Dan masa pintu tu dibuka, siapa yang pergi kat sini tu, dia dapat rasakan lah. Pintu besar tu masuk dalam dewan tu terbuka je. Masya Allah, saya rasa saya rasa aura dia macam tambah pula dekat dalam dewan tu 1,000 orang jugalah yang ada aura positif yang sama-sama nak berjaya. Nafas dia orang tu semua nafas yang nafas orang-orang yang berjaya, yang nak berjaya. Jadi bila saya masuk, pintu terbuka je, saya rasa ya Allah Akbar, lain macam, sangat-sangat lain macam. Saya tak rasa ngantuk langsung pun sepanjang aktiviti tu, sebab aura yang diberikan tu dalam tu dengan Puan Kartika lagi bagi energi yang sangat-sangat padu. Meremang. Betul Kak Q. Memang siapa yang pergi kat situ tu, Puan Kartika naik je stage, dia rasa ni pun dah terasa ni, kepala ni dah meremang-meremang ni. Puan Kartika punya energi sangat-sangat padu, sangat-sangat power. Dia punya semangat tu, ya Allah, luar biasa sangat-sangat. Memang siapa yang tak pergi tu sangat-sangat rugi. Sangat-sangat rugi. Dapat tengok live Puan Kartika. Dapat tengok live. Lepas tu setiap baik kata yang keluar daripada mulut Puan Kartika, na'udzubillah, Masya Allah, dia terus menusuk ke dalam hati. Dia terus menusuk ke dalam benak otak ni kan. Dia terus terpukul. Jadi macam tak sempat nak ngantuk. Bila dengar saja Puan Kartika bagi sharing, bagi cerita real story, lepas tu bagi macam input-input dan mendoakan SKV Nexus, ya Allah, saya cakap bestnya. Aku cakap beruntungnya aku, kan, beruntungnya aku. Allah izinkan aku datang dekat NSC tu. Allah izinkan, dan suami saya juga izinkan saya pergi. Saya cakap, ya Allah, aku ni salah seorang orang yang bertuah dapat datang ke NSC ni. Walaupun dugaan tu bertimpa-timpa. Bangga. Saya rasa sangat-sangat bersyukur. Saya rasa happy sangat. Suami saya sokong. Suami saya sokong saya. Dan bagi semangat, kekuatan kat saya. Dan apa yang rasa best sangat, perkongsian daripada sahabat-sahabat kita yang berjaya, kan, macam mana dia orang pun lalui liku-liku kehidupan yang susah, yang sukar. Dia orang tak berjaya terus join berjaya besok, tak. Bagi yang dah berjaya, ikon-ikon circle yang dah berjaya tu, mereka lalui halangan demi halangan dia orang tempuh. Takkanlah kita baru halangan sikit kita dah give up, kan. Allahu Akbar, tak tahu nak cakap. Saya tak nak nangis. Tapi saya rasa dia orang bertahan dan berjaya. Kenapa saya tak nak bertahan tapi memilih untuk berjaya? Tak boleh. Kita kena bertahan untuk berjaya. Dan bila partner cakap, bila partner masuk je, saya tengok, ya Allah Akbar, wish, betul ke partner umur 60? Muda. 50 ke 60? Maafkan saya kalau saya salah. Nampak muda, bertenaga, energi dia dapat sampai, energi dia, kan, dia cakap dengan penuh semangat, dengan orang kata bercerita dengan penuh semangat dia, deliver ilmu dengan baik.
memang tak sempat lah nak mengantuk dekat situ. Dan bila Dr. Syed masuk cerita tentang info Gutafit, produk baru, dan kami dapat ada pula surprise dekat bawah kursi Gutafit. Saya try on the spot sebab masa pagi tu saya tak sempat sarapan. Jadi perut tu adalah bunyi keroncong-keroncong sikit kan. Dia ada guru-guru. Tapi tak sekuat lah sebab belum time dia kan. Jadi try terus minum. Yang keroncong krok tu dah tak bunyi, memang betul. Seawal 1 minit dia punya efek dia. Siapa yang tak try Gutafix tu memang rugi lah. Kan sekarang tengah pre-order, beli. Beli. Sebab kita mesti akan kena punya. Kalau bagi orang yang masalah gastrik, sangat-sangat disyorkan. Okay, apa lagi best? Ini lagi best. Siapa yang pergi dapatlah ni user buku ni. USER. Okay. Yang dah dapat kena study. Sebab kita macam saya cakap tadi, kita tak ada auto pandai, tak ada. Kita tak ada auto pandai. Kita kena belajar. Okay? Kita kena belajar untuk jadi pandai. Kan? Belajar sikit untuk jadi doktor. Tapi jangan ambil kerja doktor. Untuk jadi doktor. Okay. Siapa yang tak dapat buku tu, buku ni memang best lah. Siapa yang tak ni, dia ajar kita apa benda yang ada kat dalam ni. Apa benda tentang kesihatan, tentang nak buat, tentang produk, tentang macam mana nak jana income, macam mana nak share dengan orang, macam mana cara nak share testimoni, semua ada kat dalam tu. Dan last but not least, sekarang pun dah 9.25 kan. Last but not least, target. Target saya. Cerita dekat SKV, dekat NSC tadi tu macam dah cukup kan? Dah okey kan? Okay, kalau nak cerita banyak lagi Kang, memang best lah. Semua best. Semua best. Makanan best, semua best. Semua best sangat-sangat. Rasa macam tak cukup sampai petang tu. Kalau boleh, lajak sampai malam. Kalau boleh, lajak sampai malam. Sebab tak puas. Tak puas tengok Puan Kartika bebel. Bukan bebel lah, bagi semangat lah kan. Yang paling best saya terlupa yang paling best part dekat dalam dewan tu. Kalau seorang sharing tu, bila ada part ketawa, satu dewan ketawa. Bila part sedih, satu dewan menangis. Macam tak? Tapi baguslah. SKV Nexus ni dia pelbagai karakter. Dalam sedih pun dia boleh ketawa. Dalam duka pun dia boleh buat orang ketawa. Itu best. Ya Allah, tak tahulah saya dah cakap. Memang best lah berada dekat SKV Nexus ni. Saya rasa bangga sangat-sangat. Okay, last but not least, okay, target saya nak capai tahun ni bersama SKV Nexus. Nak cakap pun rasa macam wow, aku ni dia terasa macam macam dah dapat kan. Okay, 6 bulan terakhir tahun 2022 ni, saya target nak dapat beli Proton X50 flagship warna merah, InsyaAllah Disember. Doakan saya. Dan saya target untuk bawa tim saya pergi ke trip percutian Langkawi. Kalau Turki tu takut pergi seorang je, tapi saya nak pergi ramai-ramai kan. Saya nak pergi ramai-ramai dengan tim ke Langkawi. InsyaAllah, doakan saya. Dan saya juga doakan anda semua untuk tercapai segala hajat, segala impian berada di SKV, dan dipermudahkan. Saya doakan dipermudahkan segala urusan, segala sharing, segala kebaikan untuk anda semua. Okay, saya doakan. Tolong doakan saya dan saya juga mendoakan anda semua. Okay, sedikit tips pesanan tulus ikhlas saya. First, mestilah kena jaga hubungan kita dengan Allah dan manusia. Dan kita amalkan sedekah subuh
setiap kali solat subuh lah. Setiap hari. Cuba amalkan. Walaupun sikit. Ya. Cuba. Sebab saya dah ke arah tu yang saya rasa dipermudahkan, kehidupan lebih tenang. Sebab saya dah start benda-benda macam itu. Benda kadang-kadang benda tu simple tapi kita tak buat. Bila tak buat, dia akan jadi alpha lah, jadi leka. Dan yang ketiga, saya bagi 3 je tip. Tetapkan matlamat dan betulkan niat. Tetapkan matlamat. Puan pun ada cakap, purpose kita. Apa yang kita nak sebenarnya. Kalau main buat je, kalau sembrono buat je, memang datang pun kejap ada, kejap tak ada. Tapi kalau ada matlamat yang jelas, ada purpose yang kuat, kita buat, mesti akan ke arah mendapatkan apa yang kita nak tadi tu. Dan betulkan niat. Saya selalu pesan, betulkan niat kita. Kenapa kita ada kat SKB ni? Niat kita apa sebenarnya? Macam saya daripada awal, saya betulkan niat saya. Saya sihat asbab defense tadi. Dan saya nak orang lain pun sihat juga. Maknanya saya boleh memberi kesihatan kepada orang lain. Dengan share produk-produk tadi, mereka dapat sembuh dengan baiklah satu family. Okay. Dan orang kata dalam masa yang sama, bila kita betulkan niat kita tadi, income pun akan datang dengan tanpa sengaja ke, dengan sengaja ke, itu jangan kacau kerja Tuhan tadi tu. Rezeki kat tangan Allah. Okay. Dan akhir katalah pada saya, dan habis dah 9.30 dah. Okay, akhir kata pada saya, yakin pada diri sendiri adalah langkah pertama untuk mencapai kejayaan. Okay, teruslah bergerak maju dan jangan peduli tentang apa yang orang nak fikirkan. Lakukan apa yang anda harus lakukan untuk diri anda dan keluarga anda. Jadi, jangan fikir tentang orang lain. Jangan fikir kata orang. Jangan fikir orang lah. Jangan fikir orang. Kita fikir diri kita, anak dan suami kita ke, isteri kita ke. Kita fikir itu dulu. Okay? Okay. Jadi, itu saja perkongsian saya. Saya rasa lain macam pula. Okay, itu rasa macam sedih pula nak meninggalkan sesi ni. Tapi, berakhir sudah saya punya sesi. Jumpa anda di puncak kejayaan. SKB, sukses, sukses, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda di puncak kejayaan. SKB, care for you. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.